Didik TV KPM. Baiklah, masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Kita dalam proses belajar cara untuk membuat graf OGIF. Jadi untuk segmen kali ini pula, saya rasa cikgu nak ajar kita dengan lebih mendalam lagi. Jadi cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Irfan. Jadi kita akan teruskan kali ini untuk bagaimana kita nak membuat OGIF mengikut langkah demi langkah. Okey, langkah-langkah membina OGIF. Baik, kita ambil contoh terus. Contoh terus. Contoh ni murid-murid boleh dapatkan dalam buku teks juga di halaman 207. Baik, kalau kita tengok contoh ni, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, banyak tu. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Baik, sekarang ni yang kita dapat lihat, kita hanya ada lajur bagi kuantiti garam dalam miligram. Kemudian kita ada laju kekerapan. Betul. Sedangkan kita tahu yang untuk membina OGIF, kita perlu ada lajur ataupun maklumat bagi kekerapan longgokan. Jadi tadi kita dah tahu yang pada awal sekali, yang pertama sekali, mestilah kita buat apa? Kita mesti tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Kemudian cari sempadan atas dan kekerapan longgokan bagi setiap kelas. Ini bagi membantu kita untuk dapat melukis OGIF dengan lebih mudah. Okey, saya patah balik, tengok kita hanya ada kuantiti garam dengan kekerapan. Jadi sekarang kita dah tahu langkah pertama ialah kita kena tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Sifar. Okey. Kita kena bina macam ni. Tambah lagi dua laju. Kita kena tambah. Maknanya tadi kita bermula dari 100 hingga 149. Betul. Maknanya kita kena tambah sebelum untuk dapatkan kekerapan dia sifar. Okey, nak tambah sebelum ni kita tengok, kita kira menurun 350, 300 menurun 50, 50. Maknanya sebelum 100 mestilah 50. Betul. Dan di sini pun menurun 50, 50. 359, 349, 399 dan menurun 50 jadi 199, 149. Jadi di sini 99. Jadi kita dapat tambah satu lajur, kemudian kita tambah satu baris, kemudian kita tambah satu lajur untuk sempadan atas, kan? Kita kena catat sempadan atas, sempadan atas, sempadan atas. Irfan tahu tak macam mana nak dapat 99.5 ni? 99.5. Adakah kita tambah 2 bahagi? Betul. Kita tambah 99 dengan 100 bahagi 2 dapatlah 99.5. Okey. Ataupun kita tengok 99 dengan 100, apa tengah-tengah dia? Tengah-tengah dia? 99.5. Jadi kita kena bagi mata pelajaran untuk ketua kelas kita. Boleh ke kawan-kawan bagi ketua kelas? Kalau setuju buat thumbs up. Boleh ke saya dapat satu ganjaran? Ya. Okey, terima kasih. Baguslah rakan saya ni. Okey, nanti saya tak bagi tahu cikgu Okey. Okey. Jadi bila kita dah tambah tu, kita kena tambah juga kat sini kekerapan longgokan. Okey, kita tengok ni. Kita kena tambah kelas untuk sifar. Kita kena tambah kelas untuk sifar. Baik. Kemudian kita kena tambah ni apa ni? SA apa? SA. SA apa? Tadi apa? Cikgu bagi nama dia apa tadi? Bagi senang ingat. Sepada atas. Siapa nak cuba? Najwa. Okey. Nadra. Shah Alam. Okey, kekerapan longgokan ni apa? KL apa? Najwa. Silakan. Kuala Lumpur. Shah Alam, Kuala Lumpur. Mesti ada. Kalau tak ada ni, kita tak siap. Betul. Kita punya lebuh raya OGIF tu. Saya kan sebenarnya cikgu, dari tadi saya ingat Shah Alam Kuala Lumpur je. Sebab senang. Sebab bila kita nak buat graf ni, kadang-kadang kita terlupakan. Alamak, bahasa yang betul apa? Tapi bila kita ingat apa yang cikgu bagi tips tadi tu, mudah untuk kita ingat. Ya, harap-harapnya dapat membantu murid-murid dalam Google Meet, Irfan dan juga murid-murid seluruh Malaysia untuk membina graf OGIF yang lebih baik selepas ini dengan lebih mudah, insya-Allah. Okey, bila kita dah dapat, kita dah tambah, kita dah ada maklumat tadi. Yang kedua, apa dia? Pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Kena pilih skala.
Okey, kita dah ada maklumat tadi. Dan dalam maklumat yang kita ada tadi dekat kekerapan longgokan kita, yang paling banyak ialah 60. Kalau yang paling banyak 60, bila kita dah bina paksi, kita dah bina paksi, agak-agak skala macam mana yang kita nak bentuk dekat dalam kertas graf tu? Siapa yang boleh bagi cadangan? Ya, Nazrin, silakan. Silakan Nazrin. Skala 10-10. Ya, skala 10-10. Untuk dapatkan sehingga 60. Saya setuju dengan Nazrin, cikgu. Setuju dengan Nazrin. Jangan lupa mata ganjaran. Okey. Satu ganjaran lagi untuk Nazrin. Okey. Jadi seterusnya kita nampak sempadan atas kita ada 99.5, 149.5 dan bertambah-tambah kita nampak dia tambah tu nampak sekata. Sekata, betul? Nampak sekata. Jadi ini mula-mula kita tahu yang pada paksi Y adalah KL, kekerapan longgokan, dan pada paksi X adalah SA, iaitu sempadan atas. Jadi tadi Nazrin dah bagi cadangan untuk buat skala 10-10. Jadi sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita berdasarkan kesesuaian pada graf kita. Betul. Kalau boleh saya bagi satu tip lagi, untuk dapatkan skala, kita ingat duit. Ingat duit, okey. Ingat duit. Baik. Skala yang sesuai adalah skala dalam bilangan duit yang kita boleh dapat. RM10, RM20, RM30, RM40, RM50, RM60. Okey. Ataupun kita dapat RM50, RM100 kalau duit yang sama disusun-susun. Faham, Jadi kita ingat duit, kita dapatlah bentuk skala. Kalau macam ni kita nampak gandaan duit RM10 lah, cikgu. RM10 lah. Okey, baik. Sempadan atas. Sempadan atas kita nak pakai skala yang macam mana? Kalau tengok jadual, semua ada jadual sekarang kan? Kita nak pakai skala yang macam mana? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Silakan anda murid cikgu. Nak pakai skala yang macam mana? Tengah decide. Okey, Aina Najwa. Macam mana tu nak buat skala? Saya cikgu. Dekat sempadan atas tu kita kena ambil nilai terus sempadan atas yang dalam jadual tu. Sebab apa? Sebab dia Sebab apa? Nilai menaik dia sama. Ya, nilai yang sebab sekata. nilai menaik dia sama. Sekata. Okey. Jadi kita boleh ambil terus daripada jadual kita. Okey, jadi kat jadual tadi kita bermula dengan 99.5, kemudian 149.5, 199.5 dan seterusnya hinggalah sempadan atas yang terakhir. Jadi ini tak payah fikir, terus ambil. Terus ambil dulu. Terus ambil sahaja pada. Kejap kita bagi dulu satu ganjaran boleh? Silakan. Siapa tadi? Nampak? Ketua kelas dah ingat dah. Dah ingat dah apa kerja dia buat hari ni. Okey cikgu. Baik, sila teruskan. Okey. Kita dah ada paksi, kita dah ada skala. Kemudian kerja kita adalah buat plot. Plot ni kalau ingat yang simbol pangkah kecil pada koordinat yang kita dapat. Jadi kita akan plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Jadi sekarang ni kita kena rujuk balik kita punya jadual tadi. Jadi pasangan koordinat yang akan kita buat adalah berdasarkan jadual kita tadi. Bagi jawapan pula. Alamak. Bagi jawapan pula. Okey. Dah ada dua langkah tadi. Betul. Dua langkah tadi. Boleh tak semua murid-murid, cikgu bagi masa dalam 2-3 minit untuk siapkan paksi dan juga skala seperti yang kita bincangkan tadi. Okey. Kita buat yang tu dulu. Buat yang tu dulu. Okey. Irfan pun ada kertas gerak kat sini. Boleh Irfan cuba buat sekali? Irfan buat. Semua buat. Baik. Ketua kelas nak bagi tahu kat semua sekali untuk siapkan. Garang ketua kelas ni kan. Okey, kita buat dulu rakan-rakan semua. Dapatkan paksi X dan paksi Y bersama dengan skala yang tepat. Jom kita buat dulu. Okey, buat dulu. Kekerapan longgokan dekat atas ni. Okey. Yang bawah ni kalau X adalah sempadan atas. Okey, jadual Lepas tadi. tu, kita masukkan nilainya adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Selesai. Okey, dekat bawah ni tadi kita rujuk balik kepada jadual kita. Okey, cuba bagi masa 10 saat lagi. 10 saat lagi. 10 saat. Okey. 10, 15, 15, 15. Cepat. Rujuk balik jadual tadi.
2995, Okey. 349. Siapa dah siap? Siapa dah Saya siap? dah siap, cikgu. Okey, semua dah siap ke? Yang lain dah siap? Dah siap semua? Okey, kalau dah siap terus tunjuk. Cikgu nak tengok macam mana. Murid semua. Okey. Macam mana rupa dia? Okey. Kita boleh angkat dulu. Okey, kita tunjukkan hasilnya kepada cikgu. Okey, ini dia. Semua dah buat skala. Okey, terima kasih. Okey. Nampaklah tu. Najwa Cikgu, dekat cuba tengok saya punya, cikgu. Ini makan penuh. Makan penuh. Ini yang makan penuh. Wah, okey. Baik. Kalau kita dah siap ni, kemudian langkah ketiga apa? Plot kekerapan longgokan dengan sepadan atas yang sepadan. Baik, rujuk jadual tadi, buat plot bagi setiap data yang kita ada. Plot tu pangkah dia kecil Jangan pangkah besar-besar, jangan buat titik bulat-bulat macam tak lalat. Dia mesti pangkah begitu. Okey, sekarang ni kita nak plot pula Plot pula. Baik. Rakan-rakan semua, jom kita plot. Okey. Berdasarkan maklumat yang telah diberikan, kena buat bentuk pangkah, bukannya titik. Macam Betul. saya cakap tadi, okey. Kita bagi nampak sikit. Pangkah, Okey. pangkah. Pangkah. Dah siap ke? Okey. Tekun nampak tu. Saya dah Jadi siap. paling tekun sekali tu. Kawan-kawan semua, adakah anda sudah siap? Dah siap ke? Kalau dah siap terus tunjuk dekat Terus tunjuk kepada kamera. semua sekali di sini, okey. Macam mana plot? Kita angkat sama-sama. Kemas. Cantik. Plot. Ya. Okey, Nazrin. Kalau dapat betulkan nanti, plot tu kena buat pangkah kecil Nazrin. Pangkah kecil, okey. Kalau buat titik tak lalat ni, nanti bahaya. Dia boleh pergi ke ruang lain. Cikgu nampak tadi pun, Najwa pun macam tu kan. Tak apa. Bila kali pertama, kita biasa dengan kesilapan. Setuju. Ah, Cikgu, Irfan punya macam mana? Irfan Tengok punya. sikit, cikgu. Yes, betul. Okey. Ini pangkah kan? Pangkah. Kecil. Okey, jadi kita sekarang dah plot. Jadi sepatutnya kita dapat begini. Maknanya nampak tadi Anadra dengan Irfan dapat buat pangkah. Yadi pun sama. Nazrin nanti betulkan ya. Tak apa, kali pertama. Nanti kita akan buat lagi latihan seterusnya. Okey. Jadi bila kita dah plot, kita dah ada nampak macam ada satu lengkung ni, cikgu nak bagi satu tips macam mana kalau kita nak buat lengkung ni dengan baik. Okey. Cikgu ada satu tips dekat sini. Baik, silakan Sebabkan kita ada lengkung. Jadi macam mana kalau kita nak, biasanya orang yang tangan kanan dia lebih selesa buat begini Betul. berbanding dengan buat begini. Okey. Jadi bila kita nak buat tu, kita perlu cantumkan keseluruhan. Okey. Jadi apa kata kalau kita dah ada paksi ogive Okey. dan kita ada plot. Macam mana cara yang mudah dan senang, cikgu? Okey. Jadi kita akan buat begini. Kemudian kita terbalikkan kertas graf kita dan kemudian baru kita sambung begini. Yang ni kalau dekat meja dia cantik lah. Cantik lah. Yelah. Okey, jadi maknanya Okey. daripada kita nak Teruskan. terbelok-belok tangan macam ni, kita buat dulu atas, kemudian kita terbalikkan kertas graf dan cantumkan macam tu. Maknanya daripada tangan kita yang terbalik, kita terbalikkan ajalah kertas graf tu. Baik, itu juga tips yang baik untuk murid-murid di rumah juga, okey. Tapi Ifan hari ni rasa bersyukur sebab jadi kidal. Oh, kalau kidal. Kalau Sebab kidal kidal macam senang maknanya ke, cikgu? Sekali je. kalau kidal, ya. Saya pun ada jumpa anak murid yang kalau kidal dia akan buat sekali arung je. Betul. Betul. Ibu rasa macam tak susah pun dia nak buat. Tapi bila Kalau- kesukaran untuk mereka menggunakan tangan kanan. Murid tangan kanan dia kena pusing kertas. Kena pusing kertas. Kalau kidal dia terus dia boleh naik sampai atas. Baik. Okey, kita tengok. Yang keempat ialah kita lukis lengkung licin. Lengkung licin ya. Tak boleh ada lekuk-lekuk, tak boleh ada tajam-tajam. kena licin. Untuk pastikan dapat lengkung yang licin. Okey, kita tengok. Okey. Cuba cikgu bagi masa 20 saat 20 untuk saat. buat lengkung yang licin. Semoga jadi. Okey, rakan-rakan semua. Semangat untuk kita buat lengkung licin sekarang ni. Lengkung tu mesti licin. Oh, senang. Murid kidal senang. Selesai. Dah siap? Okey. Okey, macam mana kawan-kawan saya? Semua okey ke? Cik. Macam tu kan? Okey. Macam tu kan? Tunjukkan dekat Ketua kelas kamera. sekarang ni. Okey, nak tahu macam mana graf yang telah anda siapkan. Sila. Okey. Lihat dulu. Okey. Anadra belakang sikit.
Jelas nampak ni Ain Najwa punya. Cantiklah cikgu. Cantik. Nazrinnya belakang sikit, Nazrin. Ya, cantik. Semua nampak kemas. Betul. Dapat buat lengkung ogif dengan cantik. Alhamdulillah. Wah. Ya. Maknanya semua dah berjaya melukis lengkung ogif daripada awal tadi, daripada kita membentuk jadual sehingga akhirnya kita dapat menghasilkan satu ogif yang cantik. Betul. Yang saya boleh bagi kata sempurna Alhamdulillah. dengan yang anak-anak murid yang buat. Alhamdulillah. Jadi cikgu, ganjaran untuk mereka kita lagi Boleh berapa? tak bagi seorang 3? Seorang 3. Okey, boleh, tak ada masalah. Seorang 3. Maknanya Yadi dapat 3, Najwa dapat 3, Nadrah dapat 3 dan Nazrin dapat 3. Saya sebagai ketua kelas dapat berapa? Bagi 3 juga. 3 juga. Sama. Okey, Kena baik. nak bagi Abang Irfan lebih sikit. Macam mana? Tak apalah, kita kena adil cikgu. Adil. Kita Okey, bagi kita sama bagi semua semua. Baik, 3. sementara Irfan nak tampal banyak ganjaran sekarang ni. Jadi kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM